subscribe. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada hari ini saya akan berkongsikan tentang cara-cara pemasangan topping kelulut dengan cara yang betul. Okey, selama ni kita tengok macam-macam kaedah untuk kita masang topping. Ada yang macam tu, ada yang macam ni. Jadi hari ni saya akan kongsikan satu rahsia di mana kejayaan hampir 99%, di mana kelulut pasti akan naik ke dalam topping. Okey, untuk permulaan saya akan menunjukkan peralatan-peralatan yang perlu semasa proses pemasangan topping. Okey, yang pertama kita tengok, kita perlukan chainsaw. Okey, chainsaw ni untuk memotong batang kayu lah, untuk potong batang kayu. Okey, yang kedua kita perlukan kotak topping. Okey, kalau kita tengok kotak topping sini. Okey, ini adalah kotak topping untuk spesies Itama. Okey, kalau kita tengok ketebalan kotak adalah 1 inci keliling dan ketinggian dalam kotak lebih kurang 3 inci. Okey, saiz kotak adalah 14 inci kali 14 inci. Okey, ini adalah kotak yang paling sesuai untuk spesies Itama. Okey, ini adalah penutup kotak topping, di mana kita telah balut keliling untuk mengelakkan terkena hujan. Okey, peralatan seterusnya adalah berus. Okey, berus ni kita gunakan untuk menyapu sewaktu proses pemotongan log. Okey, ini adalah tos api. Tos api di mana kita menggunakan tos api untuk membakar di dalam topping kelulut. Okey, tujuannya adalah untuk memastikan di dalam topping kelulut yang digunakan betul-betul kering, dan kita perlu pastikan dalam topping tiada lagi serangga-serangga asing seperti semut ataupun hama-hama yang berada di dalam topping. Kejap lagi saya akan tunjuk macam mana cara untuk membakar di dalam topping kelulut. Okey, yang seterusnya kita perlukan plastik. Plastik pembalut buku, atau boleh kita pakai plastik food grade punya. Ini adalah untuk pasang pada kotak topping. Dan kita perlukan tukul, dan juga kita perlukan paku. Okey. Dan seterusnya kita perlukan pisau untuk memotong plastik. Kita juga perlukan silikon untuk membantu kelulut untuk seal kembali sarang kelulut yang telah kita potong. Okey, kita juga perlukan, ini dipanggil adalah kotak dummy. Kotak dummy ni bertujuan untuk kita menggantikan sarang kelulut yang asal buat sementara waktu semasa proses pemasangan topping. Okey. Okey, yang terakhir adalah gam IAT. Gam ini adalah gam yang digunakan untuk pertanian, untuk memerangkap serangga pada tanaman. Gam ni juga digunakan pada kertas lalat yang kita tahan lalat tu. Dan hari ini saya akan gunakan gam ni untuk disapu pada tiang kelulut supaya tidak dinaiki semut ataupun serangga lain. Okey, untuk pengetahuan semua, gam ni adalah special. Kalau serangga lain lekat, memang dia akan lekat terus. Tapi kalau kelulut lekat, dia boleh melepaskan diri balik. Sama-sama kita tengok nanti. Perkara pertama yang perlu dilakukan adalah mengalih log yang hendak dipasang topping ke tempat lain sejauh paling kurang 5 meter. Selepas itu, letakkan kotak dummy di tempat asal log kelulut untuk menjadi log sementara kelulut semasa pemasangan topping. Tujuan log asal dialihkan adalah untuk mengelakkan kelulut menyerang kita semasa proses pemasangan topping. Ini terjadi kerana kelulut akan terbang kembali ke tempat asal log
selepas lok asal dialihkan tempat. Itulah tujuan kotak dummy diletakkan, iaitu untuk menipu kelulut sementara proses pemasangan topping dilakukan. Sebelum memulakan pemasangan topping, kita perlulah mengenal pasti terlebih dahulu keadaan lok kelulut, yang mana pangkal dan yang mana hujung. Okey, untuk lok kelulut yang sememangnya berada pada keadaan baring, kita boleh memilih antara pangkal dan hujung. Kita boleh pilih mana satu kita nak jadikan atas dan mana satu kita nak jadikan bawah. Tetapi jika lok kelulut berada dalam keadaan berdiri, maka kita perlu menetapkan yang atas tetap yang atas dan yang bawah tetap yang bawah. Faham tak maksudnya? Kalau baring macam ni, okey, kita boleh pilih sama ada nak buat ini atas atau ini atas. Kita boleh pilih. Tapi kalau keadaan lok memang asal dia berdiri, memang kita ikut standard berdiri. Okey, yang kita baringkan hari ni sebab kita nak menyenangkan pemasangan topping. Untuk pemasangan topping pada batang lok ni, okey, ini adalah dia punya hujung dan ini adalah pangkal. Okey, terlebih dahulu kita perlu memotong bahagian pangkal untuk meratakan tapak supaya senang untuk kita dirikan lok selepas siap pasang topping. Okey, Frankie. Okey, kita akan buat pemotongan lebih kurang dalam 2 inci untuk meratakan tapak bahagian kelulut terlebih dahulu. Sudah daripada tadi kamu duduk bising pun. Cepat. Tujuan kita memasang kayu pada tapak lok kelulut adalah untuk dua tujuan. Jika tapak lok tidak berlubang, kayu yang dipasang hanya sebagai untuk menstabilkan lok tersebut bila didirikan. Jika lok tersebut berlubang, maka kayu tadi menjadi penutup dan juga stabilizer untuk lok. Jika lok berlubang, kita wajib menutup lubang pada bahagian bawah untuk mengelakkan musuh seperti semut dan lipas mudah masuk dan menyerang koloni. Ini kita dah pasang dia punya tapak. Tujuan dia untuk bagi mudah kelulut ni berdiri tegak. Okey. Kita akan potong untuk pemasangan topping. Okey, kita tengok dari segi atas ni. Okey. Kalau kayu ni berlubang, kita kena tengok, kita kena ukur di mana keadaan dia punya sarang. Okey. Kalau kayu ni masih belum berlubang, kita kena potong anggaran lebih kurang 2 atau 3 inci untuk memastikan semasa proses pemotongan tidak terkena pada broksel. Okey, sekarang ni kayu ni belum berlubang, jadi kita akan potong lebih kurang 3 inci terlebih dahulu. Okey, kita potong.
selepas pemotongan dibuat, okey, kita dapati sudah terkena sarang, terkena propolis. Okey, jadi kita boleh angkat. Okey, kita boleh tengok. Okey, ni keadaan dia punya sarang lah. Okey, dah terkena kantung madu dan kantung bee bread. Okey, dalam keadaan ni kita terus boleh pasang topping. Okey, sebelum kita membuat pemasangan topping, terlebih dahulu kita perlu membakar di dalam topping supaya topping betul-betul kering dan terhindar daripada segala serangga kecil seperti semut dan hamama. Okey, kita tengok keadaan selepas kayu ni dibakar dan kita pastikan topping telah betul-betul kering dan kita boleh buat pemasangan topping. Sebelum memasang topping pada log, kita perlu meletakkan gam silikon pada keliling log yang telah dipotong sebentar tadi. Ini adalah bertujuan untuk membantu kelulut dalam menghalang serangan-serangan daripada musuh seperti semut, lipas dan sebagainya. Penggunaan gam silikon adalah tidak diwajibkan, tetapi jika kita menggunakannya, kita dapat membantu kelulut dalam mempercepatkan proses untuk naik ke atas topping yang baru dipasang. Topping dipasang dengan cara meletakkan kotak topping di atas log yang telah dipotong. Pastikan lubang pada kotak topping adalah selari dengan lubang pada log kelulut. Kotak topping juga perlu dipaku untuk menguatkan ataupun untuk memastikan kotak topping yang dipasang pada log kelulut melekat. Ini untuk mengelakkan kotak topping tercabut semasa proses pemindahan. Seterusnya, ambil sedikit propolis ataupun sarang pada lebihan semasa pemotongan log untuk dijadikan umpan. Harus diingat, jangan sesekali meletakkan kantung bee bread ataupun kantung madu yang telah pecah ke dalam topping. Ini akan mengundang segala musuh seperti semut dan lipas, terutamanya kumbang Hypertonchus. Tujuan diletakkan umpan adalah untuk menarik perhatian kelulut supaya cepat untuk naik ke atas topping. Kita boleh menggunakan lebihan propolis sebagai gam untuk melekatkan plastik pada topping. Kita juga boleh menggunakan stapler ataupun selotip bagi melekatkan
plastik pada topping. Setelah selesai meletakkan plastik pada topping, tutup kotak topping tersebut dan log tersebut telah sedia untuk dipindahkan kembali ke tapak asal. Semasa proses meletakkan kembali log kelulut pada tempat asal, pastikan arah muncung ataupun arah pintu masuk pada arah yang sama sebelum kita mengalihkan log tersebut. Dan kotak dummy perlu dialih ke tempat lain supaya kelulut yang berada dalam kotak dummy kembali masuk ke koloni asal. Perkara terakhir yang perlu dibuat adalah menyapu gam kelulut pada keliling tiang. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan gangguan ataupun serangan daripada musuh seperti semut, lipas dan cicak mengganggu koloni semasa proses naik ke atas topping. Kita juga boleh meletakkan silikon pada keliling tapak kelulut yang telah dipasang penutup ataupun dipasang stabilizer. Ini bertujuan untuk membantu kelulut dalam menghalang serangan daripada musuh dari bawah log kelulut. Ini adalah log yang telah kita pasang topping baru sekejap tadi. Okey, di mana topping ni kita dah pasang dia punya kaki dan kita letak juga silikon di sini supaya untuk membantu kelulut cepat untuk membaiki sarangnya yang telah kita ganggu sebentar tadi. Inilah rupa log yang telah dipasang topping. Dan insya-Allah kelulut akan naik pada topping dalam masa 2-3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan meninjau hasil yang telah kita buat semalam, iaitu pemasangan topping pada log kelulut jenis Itama. Pada hari ini kita boleh tengok macam mana hasilnya. Sama-sama kita tengok. Kalau kita tengok, ini adalah tanda kelulut telah dia panggil telah seal dia punya plastik. Itu tandanya kelulut menerima kotak topping ni sebagai rumah baru dan kelulut telah naik dalam topping. Okey, kita nak tengok, kita buka. Okey, kalau kita tengok, kelulut telah mula membina dia punya antena ataupun dia punya penghubung untuk membina kantung madu. Okey, keadaan macam ni menandakan kelulut sudah naik ke atas topping. Maksudnya kita punya projek pemasangan topping adalah berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar tadi kita telah mempelajari cara-cara untuk memasang topping. Okey, jadi kebiasaannya ramai yang akan bertanya tentang soalan-soalan yang berkaitan dengan cara pemasangan topping.
Jadi hari ini saya akan membincangkan kemungkinan-kemungkinan soalan yang akan tuan-tuan dan puan-puan tanya berkenaan dengan teknik pemasangan topping. Antara soalan-soalan yang dijangkakan adalah soalan pertama, jika kita pasang topping tetapi masih tidak naik, apakah sebabnya? Okey, kebiasaannya punca kenapa kelulut tidak naik ke atas topping adalah gangguan daripada benda-benda luar. Contohnya, semut boleh masuk ke dalam topping dan serangan seperti kumbang atau labah-labah. Kebiasaannya untuk mempercepatkan proses kelulut naik ke atas topping, kita mestilah memastikan segala serangan ataupun gangguan daripada serangga lain tidak datang pada topping yang baru dipasang. Untuk memastikan tiada serangan semut ataupun gangguan daripada serangga luar, kita telah meletakkan gam IAT ataupun kita panggil gam kelulut pada tiang lapik kelulut. Jadi serangan daripada semut, serangga lain seperti lipas dan sebagainya tidak akan berlaku. Jadi ini akan membolehkan kelulut naik ke dalam topping tanpa gangguan. Okey, untuk soalan kedua, biasanya orang akan bertanya, bolehkah guna saiz topping yang lebih besar daripada apa yang saya tunjukkan tadi? Okey, jawapannya sebenarnya saiz topping adalah tidak standard. Maksudnya tiada satu pun yang boleh claim saiz yang dia punya adalah betul. Cuma apa yang saya kongsikan tadi adalah mengikut pengalaman saya adalah saiz yang paling ideal ataupun saiz terbaik untuk koloni jenis Itama. Okey. Kenapa kita tak guna topping lebih besar? Okey. Kita buat perumpamaan macam rumah lah. Ahli keluarga hanya beberapa orang, 2-3 orang, tapi kita duduk banglo yang amat besar. Jadi adakah kita boleh menjaga rumah tersebut? Maksudnya setiap bilik kita boleh sapu, kita boleh jaga. Jadi saya takut sama juga isunya dengan kelulut. Bila topping terlampau besar, kemampuan kelulut Itama tadi untuk menjaga kebersihan ataupun menguruskan topping yang agak besar tidak mampu. Jadi jalan terbaik untuk kelulut menjaga sarangnya adalah dengan menutup bahagian topping di atas. Itu antara salah satu sebab kenapa kelulut tidak naik ke dalam topping. Okay. Sebab itulah kita menggunakan saiz topping yang paling ideal seperti yang saya tunjukkan tadi, untuk memastikan kelulut selesa untuk membina sarang ataupun madu ke dalam topping yang baru kita pasang. Okey. Soalan ketiga, kenapa ketinggian topping mesti 3 inci? Okey. Seperti yang saya bagi tahu tadi, tidak semestinya 3 inci. Cuma ukuran 3 inci diambil apabila topping dipenuhi dengan kantung madu. Apabila kita buka plastik dalam topping, madu tidak terkoyak. Saya pernah cuba ketinggian topping setinggi 2 inci. Bila kita pakai topping 2 inci, kita koyakkan plastik, kantung-kantung madu akan ikut terkoyak sekali dan topping akan banjir dengan madu. Okey, kenapa kita tak pakai 5 inci ataupun 4 ke 5 inci? Okey, untuk topping kelulut, bila kita pakai lebih besar, lebih tinggi seperti 5 inci, kemungkinan madu tadi akan jadi berlapis. Bila terlampau tinggi dia punya topping 5 inci, kelulut Itama ni akan buat madu bertingkat. Jadi bila madu bertingkat, akan menyusahkan kita untuk proses penuaian madu, di mana kita terpaksa ambil madu di tingkat atas dan tingkat bawah, dan akan menyebabkan kebocoran berlaku dalam topping kelulut. Okey, soalan seterusnya, soalan keempat. Gam IAT ataupun gam kelulut disapu pada tiang. Soalannya, adakah berbahaya kepada kelulut? Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, gam IAT ini adalah gam yang digunakan untuk memerangkap serangga dalam bidang pertanian, dan juga orang gunakan
gam IIT ni untuk disapu pada perangkat lalat. Yang kita tengok kertas lalat tu, inilah gam dia, gam IIT. Jadi untuk kelulut, saya sudah buat eksperimen pada tahun 2014 di mana bila kita sapu gam ni, kelulut semua melekat pada gam ni. Okey, tapi selepas 1 jam didapati kelulut berjaya membebaskan diri daripada gam tersebut. Ini kemungkinan sifat kaki kelulut sticky atau melekit. Jadi dengan mudah kelulut boleh membebaskan diri daripada gam itu tadi. Jadi itu saya kata tidak berbahaya kepada kelulut. Okey, soalan seterusnya. Berapa lama masa untuk kelulut naik di atas topping? Okey. Soalan ni adalah subjektif. Sebenarnya untuk tempoh masa kelulut naik ke atas topping bergantung kepada kekuatan koloni tersebut. Paling cepat koloni boleh naik atas dalam masa hanya 3 hari. Dan paling lama kelulut naik ke atas topping boleh memakan masa sehingga berbulan-bulan. Ini adalah bergantung kepada kekuatan kelulut itu tadi. Macam mana kita nak tahu kekuatan setiap log kelulut? Sesuatu koloni itu macam mana kita nak tahu kekuatannya? Okey, cara paling mudah adalah kita tengok keadaan muncung dia, sama ada muncung dia kuncup ataupun muncung dia mengembang. Ini hanya khas untuk koloni jenis Itama sahaja. Kalau biasanya kalau muncung dia kelihatan gah, terbuka luah macam tu, biasanya koloni kuat. Okey, satu lagi cara untuk kita pastikan koloni kuat atau lemah adalah dengan mengira fly in dan fly out rate. Kita panggil FIFO rate. Maksudnya jumlah terbang masuk dan jumlah terbang keluar dalam masa seminit. Caranya adalah kita akan setting masa dalam masa seminit. Lebih kurang kita ambil masa antara pukul 8 hingga pukul 11 pagi saja, waktu dia aktif mencari makan. Okey. Kita set masa seminit dan kita kira setiap kali kelulut keluar dan masuk. Kalau kelulut didapati lebih daripada 30 ekor seminit, itu berarti koloni tersebut adalah kuat. Jika masa terbang FIFO rate dalam masa seminit didapati kurang daripada 30 ekor seminit, itu maknanya koloni tersebut agak lemah. Jadi FIFO rate yang kurang daripada 30 ekor seminit tidak disarankan untuk dipasang topping, kerana akan mengganggu koloni tersebut dan boleh merisikokan koloni tersebut. Okey, soalan terakhir. Berapa lama dapat hasil selepas pasang topping? Ini biasanya soalan famous lah untuk peternak-peternak yang baru menceburi dalam bidang kelulut. Kebiasaannya, ini bergantung kepada keadaan sekeliling tempat kita menternak kelulut. Okey. Biasanya kita kena tengok beberapa faktor. Okey. Faktor pertama adalah sumber resin. Kita kena pastikan kawasan yang kita ternak terdapat banyak sumber resin. Resin adalah getah pokok yang digunakan oleh kelulut untuk dijadikan propolis. Okey, apa itu propolis? Propolis ni adalah untuk membuat bitumin sarang dan membuat dia punya penyambung serta kantung madu dan kantung bibret. Muncung kelulut juga dibuat daripada propolis. Jadi resin adalah perkara nombor 1 yang perlu kita tengok untuk menternak kelulut. Okey. Yang kedua adalah sumber nektar. Okey. Nektar ni apa nektar? Nektar ni adalah sari bunga ataupun air bunga yang diambil oleh kelulut untuk dijadikan madu. Okey. Sebelum sari bunga, sebelum madu dimasukkan ke dalam kantung madu, kita tak panggil itu madu. Di bunga tu kita panggil nektar. Okey, jadi lebah tadi dia masukkan nektar tadi ke dalam perut madu dan sampai dekat dalam sarang dia akan luahkan balik. Dia akan pas mulut ke mulut, dia akan proses dalam perut madu tadi sehingga beberapa ekor dan dia akan simpan dalam tempayan madu. Kalau kita kata bahasa pasar, sebenarnya kita makan tu adalah muntah lebah. Itulah madu yang berkhasiat. Okey. Okey, itu perkara kedua. Perkara ketiga kita kena tengok adalah sumber garam mineral.
ataupun air untuk kelulut. Kita kena pastikan keliling kawasan kita ternak terdapat sumber air ataupun garam mineral. Okey, garam mineral ni dia boleh ambil semula jadilah. Dia boleh cari sendiri. Biasanya kita kena pastikan sumber air. Okey, kalau kita ada benda ni, insya-Allah hasil kita akan dapat dalam masa yang cepat. Paling cepat kita boleh dapat hasil dalam masa sebulan. Itu betul-betul tempat yang hebat lah. Tapi kalau tempat biasa yang sumber kurang memberansangkan, boleh mencapai sehingga 4 hingga 6 bulan baru kita boleh dapatkan hasil yang pertama. Itu bergantung kepada kawasan sekitar. Benda ni adalah subjektif. Okey. Okey. Sekian sahaja perkongsian atau perbincangan kita mengenai kelulut pada hari ini. Saya berharap apa yang saya kongsikan tuan-tuan boleh dijadikan panduan, dan semoga bermanfaat kepada tuan-tuan. Okey, sebelum saya mengundur diri, selepas ini saya akan kongsikan ataupun pada video yang akan datang saya akan kongsikan lebih banyak info-info menarik seperti cara penggandaan koloni ataupun cara pemecahan koloni. Kedua, cara mendapatkan koloni dengan cara yang mudah, iaitu caranya adalah memasang perangkap. Jadi saya akan tunjuk macam mana nak buat perangkap kelulut dan cara pasang perangkap kelulut. Okey. Kemudian saya akan kongsikan juga cara-cara untuk menuai madu kelulut. Jadi untuk menuai madu kelulut ni kita kena kenal mana kantung madu, mana kantung dia punya roti lebah tu dia panggil bee bread. Okey. Yang keempat, saya akan kongsikan macam mana cara untuk menuai roti lebah ataupun bee bread dan cara untuk memproses atau mengeringkannya sehingga boleh dijual. Okey. Dan yang kelima, saya akan kongsikan macam mana cara untuk mengatasi masalah lok reput ataupun lok kita dah bela kelulut sampai 2-3 tahun dan lok sudah menjadi reput. Macam mana kita nak buat? Sama-sama kita nantikan perkongsian saya yang akan datang. Dan untuk mendapatkan lebih info-info, jangan lupa subscribe channel saya, Petani Sempoi, untuk info-info lagi menarik dia akan datang. Terima kasih.